Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Jana Kamar Zaman dalam Buletin Pahang, Isnin 22 Ogos 2022. Perasmian Hospital Bera hari ini menyaksikan usaha dan keprihatinan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah terhadap kebajikan rakyat, terutamanya di daerah ini, telah berjaya direalisasikan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, almarhum Tuanku merupakan individu yang bertanggungjawab untuk mendapatkan hospital ini selepas mendengar kesukaran yang dilalui oleh rakyatnya. Ketika saya menjadi ahli Parlimen Pahang, Parlimen Bera, saya menghadap dan maklumkan, Tuanku, anak-anak Bera, anak-anak Pahang di Bera ni ramai menjadi anak negeri lain yang duduk di sempadan Negeri Sembilan, iaitu di gugusan Tembangau. Orang asli di Pos Iskandar, Kampung Pasal dan sebagainya, apabila lahir, apabila bersalin, kena pergi ke Jempol. Bukan pergi, tak boleh pergi ke Temeloh, terlampau jauh, hampir 2 jam naik kereta nak pergi ke hospital Temeloh. Jadi tuanku kata, tak apa, saya selesaikan perkara ini. Dalam masa tak sampai 2 bulan, almarhum call saya. Dia kata, saya dah jumpa dengan Chua Solik waktu itu Menteri Kesihatan, dia dah setuju luluskan hospital. Dan pada tahun 2008, waktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan, almarhum datang untuk pecah tanah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Hospital Bera. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kewujudan Hospital Bera yang mula beroperasi pada 1 Julai lalu seiring dengan agenda Nasional Malaysia Sihat yang sentiasa berusaha meningkat dan mengukuhkan perkhidmatan kesihatan seperti menambah baik akses kepada perkhidmatan kesihatan termasuk memperbaiki kualiti perkhidmatan di klinik kesihatan, klinik ibu dan anak serta menerusi perkhidmatan yang disampaikan di fasiliti hospital. Melalui pembinaan Hospital Bera ini, pelbagai program berkaitan kesihatan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih terangkum dan menyeluruh. Saya amat berterima kasih kepada agensi pusat dan pejabat setiausaha kerajaan negeri Pahang kerana berjaya merealisasikan pembinaan hospital yang dilengkapi dengan 40 buah katil ini. InsyaAllah, hospital ini akan dapat memberikan manfaat pada kira-kira 150,000 penduduk di daerah Bera dan kawasan sekitarnya bagi mendapatkan rawatan kesihatan dengan pantas dan selesa. Rakyat Pahang akan menerima lebih banyak limpahan nikmat, terutama dari sudut kebajikan, jika hasil negeri Pahang berjaya mencapai sasaran iaitu RM1 bilion pada tahun ini. Perkara berkenaan disuarakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail yang memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan menambah jumlah rumah rakyat Pahang RRP yang diberikan bagi fasa seterusnya. Jelas beliau, rumah rakyat Pahang ini bermula sejak tahun 2019 dengan permulaan 2 buah rumah bagi setiap Dewan Negeri, kemudian dinaikkan ke 4 buah rumah pada tahun lalu, seterusnya 6 buah rumah pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Pelancaran Rumah Rakyat Pahang 2022 di Swiss Ballroom Swiss Bell Hotel di Kuantan. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Speaker Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad, Setiausaha Bahagian Perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang Puan Ismayati Ismail serta Barisan Exco Kerajaan Negeri.
Dalam pada itu, beliau memaklumkan sebanyak 98 buah rumah dibina dengan kos keseluruhan sebanyak 6.8 juta ringgit pada permulaan program RRP, manakala pada tahun lalu kerajaan negeri memutuskan untuk meneruskan program melibatkan dua fasa pembinaan iaitu fasa 1 sebanyak 102 buah rumah dan fasa 2 sebanyak 104 buah rumah dengan kos keseluruhan berjumlah 13.47 juta ringgit. Pada tahun ini, sebanyak 269 unit buah RRP telah dibina melibatkan 6 buah rumah bagi setiap 42 Dewan Negeri dengan kos keseluruhan hampir 20 juta ringgit. Program Anak Kebanggaan Pahang atau Pahang Pride Kid merupakan inisiatif kerajaan negeri dalam menghargai setiap anak kelahiran negeri Pahang yang lahir pada tahun 2022 ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, sebanyak 5 juta ringgit diluluskan untuk program ini yang memberi manfaat kepada 25,000 bayi baru lahir di seluruh negeri Pahang. Katanya, Pahang Pride Kid adalah idea yang amat berhormat Menteri Besar yang bertujuan membantu para ibu bapa yang menerima cahaya mata baru pada tahun ini, terutama dari sudut ekonomi dalam membesarkan anak-anak mereka dan meraihkan kelahiran anak kebanggaan negeri Pahang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan Pahang Pride Kid bagi daerah Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah serta menanam anak pokok di Pantai Tanjung Selangor di Pekan. Beliau berharap pendekatan Pahang Pride Kid ini menjadi pemangkin kepada peningkatan penduduk Pahang di mana setakat ini jumlah penduduk Pahang hanya mencecah 1.67 juta orang dan ianya masih sangat rendah jika dibandingkan negeri-negeri lain. Jabatan Perikanan Malaysia melancarkan kempen Laut Bebas Plastik di peringkat nasional bertujuan mewujudkan kesedaran mengenai bahaya ancaman pencemaran plastik, terutamanya mikroplastik. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia yang berbahagia Haji Muhammad Sufian Sulaiman berkata, kempen ini antara lain bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terlibat di dalam sektor perikanan mengambil bahagian dalam kempen ini untuk memastikan bahawa plastik ini dapat dikutip dan tiada plastik di dalam perairan Malaysia. Menurutnya, pihak jabatan juga memohon agar semua 20,000 nelayan di seluruh negara supaya dapat membantu pelaksanaan kempen ini dalam mengumpul dan melupuskan plastik yang dapat mengancam hidupan laut. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran kempen Laut Bebas Plastik di Pantai Sepat di Kuantan. Hadir sama ialah Timbalan Setiausaha Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar, Encik Edi Mazwan Shah Muhammad Ali Murad, Pengarah Perikanan Negeri Pahang, Encik Abdullah Jaafar dan Pegawai Daerah Kuantan, Yang Mulia Tengku Datuk Nur Azmalizah Kulah. Pelancaran kempen Laut Bebas Plastik itu turut melibatkan kerjasama daripada Majlis Bandaraya Kuantan MBK, KASA, Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, badan-badan bukan kerajaan NGO, nelayan setempat dan penduduk di kawasan Pantai Sepat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang meneruskan usaha mendidik masyarakat agar bijak menderma menerusi kempen kesedaran bijak membantu elak tertipu yang dilaksanakan di Perkarangan Kuantan Perit di Kuantan. Ketua Penolong Pengarah JKM Pahang, Encik Muhammad Sabri Aris berkata, kempen seumpama ini diadakan di seluruh Pahang bagi mendedahkan masyarakat agar dapat menyalurkan sebarang sumbangan menggunakan saluran yang betul seperti rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat bertauliah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Jeraya Wara bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Peringkat Negeri Pahang 2022 di Perkarangan Kuantan Perit di Kuantan. Turut serta pada program itu ialah Ketua Bahagian Undang-Undang Majlis Bandaraya Kuantan MBK, Encik Muhammad Haizat Zulpani dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perundangan Penguatkuasaan JKM Pahang, Puan Suziyati CUD. Jelasnya, masyarakat perlu diberi pendedahan bahawa terdapat tempat-tempat yang boleh disalurkan bantuan dan sumbangan secara betul kerana dibimbangi sumbangan tersebut tidak diterima oleh pihak yang memerlukan.
Encik Muhammad Sabri berkata berdasarkan beberapa risikan dan aduan yang diterima daripada orang ramai, pihaknya percaya beberapa kes mengemis di daerah ini didalangi oleh sindiket. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.